Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi dan dirahmati al-Fadhil Tuan Pengerusi, seluruh staf kepimpinan atau kuasa surau Ad-Diniyah, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan hajah, ibu ayah, abang-abang, adik-adik serta anak-anak, muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi kerana Allah sekalian. Pertama-tamanya dan selama-lamanya kita bersyukur dengan setinggi syukur yang tidak terhingga kita merafakkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana saya dan kita semua masih Allah hidupkan sehingga ke saat dan detik ini. Allah berikan kita pelbagai nikmat. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan dan kurniakan kepada kita itu menjadi asbab semakin hari semakin dekat kita dengan Allah. Semakin hari semakin tunduk dan patuh kita hanya kepada Allah. Dan semakin hari semakin bertambahnya kita bersyukur di atas segala kurniaan dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedar tak sedar malam ni kita dah berada di malam yang ke-11 Safar 1445 Hijriah. Kita telah berada di bulan yang kedua bagi tahun Hijri ini. Telah kita melalui bulan Muharram yang lalu, Safar, dan selepas Safar nanti ialah Rabiul Awal, bulan yang kita akan sambut dan ingat selalu. Bulan yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan manusia yang paling mulia di antara seluruh manusia Allah cipta, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan kita, kecintaan kita kepada baginda Nabi itu tidak hanya pada bulan Rabiul Awal. Kita akan terus mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kitalah di antara mereka-mereka yang akan dikenali oleh Nabi di Yaumil Mahsyar nanti. Dan dari kejauhan lagi wajah kita bersinar, bercahaya, dan Nabi akan memanggil kita dari kejauhan lagi untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah malam ni kita sambung lagi perbincangan kita menggunakan kitab Teman di Barzah ini. Dalam pertemuan yang terakhir bulan lepas, kita telah sampai sehingga muka surat 113. Kita masih berada dalam bab yang keempat. Bab yang keempat adalah bab yang membicarakan padanya tentang ziarah alam barzakh. Jangan sombong dengan amalan. Dan insya-Allah malam ni kita masuk kepada tajuk yang berikutnya pula. Tajuk yang membicarakan padanya tentang bukan mati yang sia-sia. Bukan mati yang sia-sia. InsyaAllah malam ni kita cuba habiskan. Tajuk ini juga merupakan tajuk yang terakhir dalam bab yang keempat ini. Dan insyaAllah mudah-mudahan malam ni kita selesaikan sehingga habis bab yang keempat. Dan pertemuan yang akan datang insyaAllah kita akan masuk bab yang kelima pula. Juga pada muka surat yang sama 113.
Qala Musannif, berkata pengarang, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah yang ketiga, surah Ali Imran, pada ayat yang ke-169. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Yang bermaksud, dan jangan sekali-kali engkau menyangka orang yang terbunuh, yakni mereka yang gugur syahid pada jalan Allah itu mati. Bal ahya', kata Allah, mereka tidak mati, bahkan mereka hidup, yakni secara istimewa di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Jadi malam ni kita bincang, inilah maudu' kita tentang bukan mati yang sia-sia. Dalam keadaan kita bersedia mati pun kita akan mati, tak bersedia mati pun kita akan mati. Dalam keadaan mungkin kita sedang sihat walafiat, boleh berjalan, bukan setakat berjalan, boleh berlari, boleh melompat lagi, contoh. Ataupun dalam keadaan sakit, terbaring di atas katil, terpaksa orang lain uruskan kita. Dalam keadaan sihat pun akan mati, sakit pun akan mati. Dalam keadaan kita apa jua sekalipun pun kita akan mati. Mungkin kita menggunakan kenderaan di udara sebagai contoh. Allah takdirkan di saat mana kita menaiki pesawat itu dah dekat dengan kita akan landing lah, kita akan mendarat, tetapi takdir Allah pesawat terhempas. Contoh kita lihat yang berlaku lah seminggu lebih yang lepas, hari Khamis, seminggu lebih yang lalu kan kami baru. Dan kita pun terkejut lah dengan gempa satu tragedi nahas pesawat. Bukan pesawat penumpang lah, kita panggil pesawat peribadi lah, Beechcraft Premier One yang dah dapat signal dan isyarat dibenarkan untuk mendarat. Selang beberapa minit terhempas. Kita doa mudah-mudahan mereka yang terlibat dalam nahas itu, walaupun bukan yang hanya melalui dan menggunakan laluan udara, kenderaan udara itu, yang di daratan, yang menggunakan kereta, motosikal pun terlibat. Driver e-hailing tersebut dan penunggang motosikal e-hailing, food rider lah kita kata, ataupun grab car tadi itu, pun Allah takdirkan mereka juga terlibat dalam nahas tersebut. Kesemuanya berjumlah 10 orang yang kesemuanya meninggal dunia pada tragedi itu. Kita doa mereka juga antara yang Allah ampunkan. Dan semua yang mati itu semua atas niat masing-masing. Manakala kita ingat lagi, kita dah bincang dalam bab yang kedua dulu, dah lama dah, beberapa tahun yang lepas, kita bincang bab yang kedua tentang, antara yang kita bincang dalam kitab ni tentang syahid akhirat. Syahid akhirat yang kita nak bincang spesifik dalam maudu' kita malam ni, syahid dunia wal akhirat, mereka yang mati syahid di jalan Allah. Syahid akhirat antara yang dibincangkan dalam kitab ni 5 jenis kategori mati syahid akhirat. Antaranya yang kedua disebut mereka yang keluar mencari rezeki, ditakdirkan Allah sewaktu mereka dalam urusan keluar mencari rezeki tersebut, Allah takdirkan mereka terlibat dengan kemalangan, seperti nahas pesawat tadi yang kita sebut, yang saya sebut tadi. Mereka keluar mencari rezeki yang halal untuk nafkah keluarga mereka, isteri, anak dan sebagainya. Mereka meninggal dunia, maka mereka itu juga dianggap sebagai mati syahid, tetapi syahid akhirat. Itu kita doa semata niat masing-masing. Yang kata spekulasi apa semua tu terpulang. Yang pasti kita doakan mereka yang terlibat itu niat masing-masing, dan kita doa yang mereka niat benar-benar mencari rezeki kerana Allah, Allah anggap dan Allah jadikan kematian mereka itu sebagai syahid akhirat. Malam ni kita bincang mereka yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, syahid fi sabilillah. Kita lihat setiap hari di surat khabar, dalam berita akan kematian, tambah lagi yang dalam peperangan seperti di Syria,
Di Syria, malaikat maut tiap-tiap hari berlega-lega mencari roh. Persoalannya, adakah mereka mati begitu sahaja? Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengambil nyawa mereka begitu sahaja. Kita berhenti dulu. Nak sebut pengarang dia bagi contoh hari ini dalam kitab kita ni, dalam kitab kita ni, seperti peperangan yang berlaku di Syria. Kitab kita ni ditulis dan dipunkan pada tahun 2017. Ini cetakan kedua pun, cetakan pertama 2017, cetakan kedua pun 2017. Sewaktu itu, boleh ingat lagi peperangan di Syria. Peperangan di Syria, ramai umat Islam yang mati dibunuh. Dan kita doalah mereka itu juga antara yang mendapat syahid dunia wal akhirah. Disebutkan lagi, dia kata ada yang dibunuh, tidak hanya dibunuh, ada yang dicincang, ditarik lidah dan dipotong, kemudian dibuat dengan pelbagai gaya, dibelah dua dan sebagainya. Diperlakukan seperti manusia yang tiada nilai. Bagaimana sadisnya kesengsaraan yang dialami oleh rakyat Syria. Kezaliman yang keterlaluan. Anak-anak kecil dibunuh seorang demi seorang. Ada yang mati akibat pecah kepala, ada yang ditembak dan sebagainya. Ini yang kita lihatlah keadaan mereka kan. Macam-macam keadaan yang kita lihat. Bukan setakat dibunuh, ada yang dah dibunuh dicincang pula. Ada pula yang di keadaan yang sebelum mana dibunuh, ditarik lidahnya dahulu dan ditarik kemudian dipotong. Dan dibuat dengan pelbagai gaya. Malah ada juga yang keadaan mereka itu bukan setakat itu, ada yang dibelah dua pula. Malah ini juga yang pernah Nabi sebut ketika mana Nabi sedang beribadah di sisi Kaabah. Ada seorang sahabat datang, seolah macam kita kata ini mengadu pada Nabi. Mohonlah kepada Allah agar kita ni diberikan kemenangan. Dia kata semuanya teruk dah kita kena ni. Waktu Nabi di Mekah kan teruk kan. Bukan setakat Nabi di pulau. Ada sekali tu Nabi ketika beribadah di sisi Kaabah, dia letakkan perut unta di belakang badan Nabi. Terlalu teruk. Tu yang belum kita kata Nabi diburu untuk dibunuh pun ada. Cabaran cukup kuat lah. Umat Islam, siapa yang memeluk Islam ketika itu, mereka merasa terlalu berat ujian yang mereka hadapi. Kemudian bertemu dengan Nabi dan memohon kepada Nabi, doalah minta Allah berikan kemenangan. Tapi Nabi kata apa? Nabi sebut dengan umpama mafhum yang Nabi sebut, dia kata kamu ni tak sabar. Bukan begitulah. Kemudian Nabi ceritakan ada yang berlaku pada Bani Israel satu ketika dahulu. Ada yang mereka ini, keadaan mereka dibunuh dengan begitu teruk sekali, ialah ada yang ditarik dengan kuda. Satu ke arah sana dan satu ke arah sini, terbelah dua badannya. Ada yang ditanam separuh badannya kemudian digergaji. Maksudnya, sesiapa yang nak membawa Islam, sesiapa yang nak menegakkan kalimah Allah di dunia ini, ataupun sesiapa yang melaksanakan dan menyambung kerja tugas para Nabi dan Rasul, amar ma'ruf dan nahi munkar, itulah hakikatnya. Cabaran-cabaran seumpama itu bukan hanya diukur, bukan sahaja hanya dipulaukan dan seumpamanya, tetapi mereka juga ada yang dibunuh dengan begitu tragis dan teruk sekali. Allahu Akbar. Kita dapat lihat di YouTube, kata pengarang, bagaimana seorang tua yang berjalan-jalan tiba-tiba ditembak. Bukan sekadar itu saja, mayatnya dilenyek oleh kereta kebal, hancur lebur mayatnya. Allah. Jangan kita ingat mereka ini semua terbunuh begitu sahaja, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana ayat di atas
yang saya bacakan tadi daripada surah Ali Imran ayat yang ke-169. Mereka yang mati di jalan Allah itu tidak mati dalam keadaan yang sia-sia. Itu tajuk kita ni. Bukan mati yang sia-sia. Mereka yang berjihad di jalan Allah walaupun keadaan mereka teruk. Nanti kita akan bincang bab yang kelima sini. Ke bab yang keenam. Nanti kita akan bincang satu kisah sahabat Nabi SAW. Ke kita bincang awal dulu yang tentang Ja'far bin Abi Talib. Kita bincang sebelum ni kalau masih ingat lah. Tentang Ja'far bin Abi Talib. Bagaimana Ja'far bin Abi Talib ni antara nama yang Nabi pilih ataupun Nabi sebut yang akan menjadi panglima perang ketika perang Mu'tah. Bagaimana ketika dalam peperangan itu Ja'far bin Abi Talib datang dalam keadaan ruhnya itu diiringi bersama ruh malaikat Jibril dan Mikail. Datang kemudian menceritakan kepada Nabi, salam dulu diberikan, kemudian diceritakan bagaimana keadaan yang dialaminya ketika peperangan itu. Ceritalah ketika mana dia memegang tangan panji dengan tangan kanannya. Tangan kanannya ditebas oleh musuh. Dia pegang pula panji tersebut dengan tangan kirinya. Tangan kirinya juga terus ditetak dan ditebas oleh musuh. Kemudian dia ketika panji itu disangkut dengan lehernya, kemudian dipancung sehingga tertanggal kepala. Mereka yang mati-mati seumpama ini bukanlah mereka mati yang sia-sia. Itu poinnya. Kita bincang malam. Itu poinnya. Itulah kita ni sabar sikit je. Ujian memang tetap ujian. Nabi bukan setakat dimaki, diherdik, difitnah, tetapi Nabi juga diukur dengan dibunuh sedemikian sekali. Mereka itu mati sekejap saja. Mereka hidup di sisi Allah untuk Allah tentukan keberadaan tempat mereka di Illiyin untuk diletakkan di dalam burung atau sebagainya. Mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi nikmat di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara inilah yang berlaku kepada Sayyidina Ja'far At-Tayyar sebagaimana yang kita bicarakan terdahulu. Tadi saya sebutlah sikit kisah Ja'far bin Abi Talib ataupun gelaran yang diberikan oleh Rasul, Ja'far At-Tayyar. At-Tayyar ni maksudnya bersayap. Bila tangan kanannya ditebas oleh musuh, kemudian tangan kirinya ditebas juga oleh musuh, dia letak tangan, Allah gantikan tangan itu dengan sayap. Yang dengan sayap itulah ruh Ja'far dapat terbangan, diiringi bersama dengan Jibril dan Mikail, dan bertemu dengan baginda Nabi SAW. Orang Arab berlumba-lumba menuju ke Syria untuk berjihad. Ada yang datang dari Mesir, ada yang datang dari Saudi dan Jordan. Semuanya bersemangat untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu kita ni yang selain kita hidup ni, kita kena selalu berfikir dalam benak fikiran kita, apa lagi kebaikan yang boleh kita buat. Kita pun terfikir ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah kata. Kita kena doa selalu, biarlah Allah berikan kita peluang untuk buat kebaikan-kebaikan yang kita tahu kita mampu, dan Allah berikan kita petunjuk hidayah untuk kita melakukan. Kita mengharapkan Allah turunkan apa? Hidayah, petunjuk. Antara tempat yang paling suka Allah turunkan hidayah, petunjuk ni ialah seperti mana surah Ad-Diniyah, tempat di mana ada solat berjamaah, kemudian adanya majlis zikir, majlis ilmu dan seumpama dengannya. Jadi tempat-tempat inilah yang suka Allah nak berikan hidayah, petunjuknya, taufiknya. Dari langit ke bumi kita mengharapkan kita mendapat taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari bumi ke langit, bila mana amalan-amalan yang kita buat pula, dari sekecil-kecil amalan sehinggalah sebesar-besar amalan yang kita buat niat hanya kerana Allah. Kita buat lillahi ta'ala. Ikhlas, poin dia ikhlas. Ikhlas ini ialah daripada bumi ke langit. Terkadang doa itu tak diangkat lagi tangan, baru terlintas dengan hati, terus Allah bagikan dan terima, makbulkan doa tersebut. Allahu Akbar. Poin dia ikhlas, kita buat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang disebutkan tadi, disebabkan peperangan yang berlaku di Syria.
Ada umat Islam yang datang daripada Mesir, Mesir tak jauh. Kemudian ada yang datang dari Jordan, ada yang datang dari Saudi, Saudi di tengah-tengah belah utara, Syam, satu masa dikenali Syam, tapi hari ini terdiri pada Jordan, Syria, Lebanon dan Palestin. Kemudian di sebelah selatan ialah Yaman. Yaman. Saudi di tengah-tengah. Kita lihat terus matan yang berikutnya mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, merujuk ayat yang ke-169 surah Al-Imran yang saya bacakan di awal-awal tadi. Syekh Izzuddin Abdul Salam menyatakan, jika dijanjikan, bukankah semua orang yang sudah meninggal itu juga tetap hidup? Soalan. Lalu bagaimana mungkin hal itu hanya dikhususkan bagi mereka, yakni para syuhada sahaja? Jawapannya, tidak semua orang yang meninggal dunia itu mengalami hal itu kerana kematian itu bererti terlepasnya roh dari jasad. Ni ada yang bertanya lah. Ada yang bertanya kepada Allahumma salli ala Muhammad, Syekh Izzuddin Abdul Salam. Syekh Izzuddin Abdul Salam ni disebut juga sebagai Sultanul Ulama, orang yang sangat alim. Ada persoalan yang pernah ditimbulkan kepada Syekh Izzuddin Abdul Salam ini berkenaan dengan benarkah semua orang yang meninggal itu tetap hidup, dan lalu bagaimana mungkin hal itu dikhususkan kepada para syuhada saja? Kemudian Nabi menjawab persoalan yang dikemukakan itu merujuk pada ayat 169 surah Al-Imran itu, tidak semua orang yang meninggal itu mengalami hal itu kerana kematian itu berarti berpisahnya di antara roh dan jasad, ataupun roh keluar dari jasad. Okey, caranya begini. Orang yang gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala berbeza. Berbeza dengan orang yang mati dalam keadaan biasa. Ini dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39. Allah berfirman pada ayat yang ke-42. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Yang bermaksud Allah, yakni yang menguasai segala-galanya. Dia mengambil dan memisahkan satu-satu jiwa dari badannya. Jiwa orang yang sampai ajalnya semasa matinya. Allah sebut. Maksudnya Allah yang ambil dan Allah yang pisahkan di antara roh dan jasad. Siapakah yang menjalankan tugas itu? Malaikat. Malaikat ini makhluk Allah yang paling taat, tak pernah pun berdalih tak pernah. Apa Allah perintah terus dia buat. Ayat ini juga, okey, ni kaifiat yang saya baca tadi surah Az-Zumar ayat 42. Dia ada kaifiat yang cara pelaksanaan untuk apa? Untuk kita nak merawat. Merawat apa? Kita lihat. Ayat ini juga boleh dibaca untuk menyedarkan orang yang pengsan. Orang yang pengsan. Baca berulang kali kemudian hembuskan kepada wajah orang tersebut. Insya-Allah dia akan sedar. Jikalau tidak sedar juga, mungkin kita yang salah membaca ayat tersebut. Ini kita boleh baca. Orang yang pengsan, jangan baca kawan kita yang tengah tertidur. Dia tak pengsan. Akan terkejut pula dia. Ni yang pengsan kan, kita saya tengok kadang-kadang ada yang pengsan kan, dia tak sedar. Kaedah pelaksanaan dia begini. Dia kata baca berulang-ulang kali ayat daripada surah Az-Zumar ayat yang ke-42 tadi. Dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Baca berulang-ulang kali, kemudian kita hembuskan pada muka orang yang pingsan itu. InsyaAllah dia akan terjaga dari pingsannya. Sekiranya dia tak jaga, kemungkinan kita yang salah membaca ayat itu. Tapi yang baca pada orang yang nak mati, takkan hidup balik. Dia baca, sayang, baca orang yang nak mati, terulang 100 kali kata, terhembus. Kali orang tu bangun, orang tu pingsan je lah kot. Kita boleh tahu kan, kalau orang yang mati biasanya apa? Kemudian mata dia terbuka, itu
iaitu matilah, meninggal dunia, roh dan jasad dia berpisah. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengambil ruh manusia dari jasadnya. Bukan dalam hal ini orang yang mati syahid berpindah ke burung hijau yang dapat pindah dari jasad ke jasad yang lain. Berbeza halnya dengan orang yang tidak mati syahid, rohnya tidak dapat kembali ke jasadnya. Terangan dia kata, oleh sebab itulah orang yang mati syahid ini tidak perlu dikafankan, mayatnya juga tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolatkan. Hanya dikebumikan begitu saja kerana beliau akan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan begitu. Pakaian yang berdarah, darah yang mengalir, yang mengenai pakaiannya itu ialah darah yang mengalir sebab dia berjuang untuk menegakkan ataupun menegakkan kalimah Allah di atas muka bumi ini. Bagi contoh, atau apa-apa juga dia buat kerana Allah semata-mata. Sekiranya ditakdirkan Allah dia meninggal dunia, dia mendapat pahala seperti mana niat yang dia pegang itu. Dan disaksikan dengan pakaian, darah yang ada pada tubuh badannya itu semua akan menjadi saksi di hadapan Allah pula. Orang yang mati syahid, dikatakan, kita nak ambil surat terakhir, disebutkan begini, orang yang mati syahid, rohnya boleh masuk kembali ke dalam jasadnya dan boleh berpindah-pindah. Ini pendapat sebagian ulama. Berbeza dengan orang yang mati bukan disebabkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Roh mereka tidak akan dapat kembali ke dalam jasadnya, hanya dapat melihat jasad mereka pun begitu. Ada juga ulama yang berpandangan roh mereka juga turut dikembalikan ke dalam jasad. Tapi kena ingat, jasad yang dimaksudkan itu ialah burung. Burung itu pula berterbangan di mana? Di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bincang panjang sebelum ni, malah disebutkan burung itu burung yang warna hijau dan juga ada burung yang berwarna putih. Burung yang berwarna hijau dan juga burung berwarna putih. Okey, lebih lanjut, dia mengatakan bahawa hadis daripada Ka'ab menyebutkan bahawa roh orang mukmin itu berwujud burung. Hal itu berlaku secara umum, termasuk di dalamnya roh para mujahidin, kerana telah disebutkan bahawa kepada roh yang berada di dalam kubur, pertama, apa yang mereka lihat ialah diperlihatkan tempat tinggalnya, sama ada dalam syurga ataupun neraka. Satu. Dua, dan kerana telah diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada penghuni kubur, seandainya para roh itu tidak mengetahui hal itu, nescaya ucapan salam itu tidak ada manfaatnya. Hujah yang kedua ialah orang yang mati kemudian mereka yang berada dalam kubur, kita di kubur, kita datang, biasa kita ziarah kubur ataupun dalam depan kubur, kita akan bagi salaman, Assalamualaikum ya ahli diyar minal muslimin wal mu'minin, dan seterusnya. Kalaulah kita bagi salam tak ada manfaat, maksudnya kita bagi salam, mereka tak tahu pun kita bagi salam dalam kubur, nescaya tak perlu pun kita bagi salam. Tetapi disebabkan kita beri salam tu maksudnya apa? Penghuni kubur tahu siapa yang ziarah dia, siapa yang doakan dia, siapa yang solatkan jenazahnya, semua dia tahu. Begitu. Waktu kita ni hari ni, kita sabar sikit saja, kita sabar dengan apa jua ujian yang Allah beri ni. Sebab kita tahu ujian ni semua adalah salah satu, Allah nak mengampunkan dosa-dosa kita. Lalu dua, Allah nak angkat darjat yang Allah nak berikan kepada seseorang itu. Ujian tu tujuannya apa? Biar Allah tengok dia sabar tak sabar. Okey, sabar, Alhamdulillah. Bila sabar, Allah up lagi kedudukannya, tingkatkan lagi kedudukannya. Dan kedudukan seperti itulah yang kita harapkan. Yalah, kita ni apa sangatlah kalau nak kira dengan harta kita pun tak adalah banyak mana. Tapi Allah bagi sihat lagi, Alhamdulillah, boleh datang surau diniyah ni, boleh berjamaah lagi, boleh duduk dalam kuliah. Kita bersandar lah, tak larat bersandar, sambil duduk tegak, sandarkan. Pilih contoh.
kursi kuliah dan sebagainya. Solat pun begitu, kita tak mampu tak solat bila dah atas faktor kan, rumah dah ni. Kadang kita tak solat diri, nak rukuk, sujud pun dah tak larat, ataupun sakit, tak mampu, solat atas kursi. Begitu. Yang pasti apa, kita buat je sampai baik, sebab perbuatan kita ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai kesimpulan, yang pertama tadi, orang yang mati syahid di jalan Allah ini hakikatnya mereka hidup dan mereka mendapat rezeki yang tidak putus-putus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya, sebagai kesimpulan juga, selagi mana kita hidup di atas muka bumi ini, teruskan berusaha, teruskan kita mencari rezeki yang halal, dan insyaAllah setiap rezeki yang halal itu kita akan dapat kebaikan daripada rezeki yang kita peroleh itu. Mungkin anak-anak kita berjaya dengan kata berakhlak mulia, dapat pula nanti menantu yang baik, dapat pula zuriat keturunan cucu kita semua yang bagus-bagus dan sebagainya. Semua itu juga termasuk rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jadi cukuplah sekali saja malam ni. Kita berhenti muka surat 117. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita akan masuk terus pada bab yang baru, bab yang kelima, perjalanan Isra' Mi'raj di alam barzakh. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya mohon ampun pada Allah, mohon maaf pada semua. Mudah-mudahan Allah merahmati pertemuan kita dan Allah jadikan perpisahan ini perpisahan yang dapat keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata man abrar ya aziz ya ghaffar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام.